بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للنبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح والدينا ومعلمينا ذوي الحقوق علينا أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Yang dihormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Lama Surau Raudatus Salihin Kampung Kundang, yang dimulakan para alim ulama, asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan izinnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kitab Faham Faraid karangan Al-Fadhil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Lama dah kita tak bersua, seingat saya, dan saya rasa hampir sebulan pengajian kuliah saya terpaksa dibatalkan kerana kesihatan tidak mengizinkan. Dan kalau hari ini pun, kalau tuan-tuan puan-puan perasan, suara saya masih lagi belum sihat sepenuhnya. Tapi jangan risau, dah negatif dah. 2 minggu lepas positif COVID-19. Kali keberapa saya tak ingat dah. Banyak sangat dah. Tapi kali ini agak teruk juga sebenarnya. Boleh kata teruk. 2 hari pertama tu memang tak bangun langsung lah. Tak boleh bangun. Bukan sengaja tak bangun, tak boleh bangun. Ketandas pun orang rumah kena pimpin. Kalau jalan seorang-seorang kena pegang dinding. Mungkin sebab saya ada masalah kesihatan asma, jadi dia agak kritikal. Kalau bagi orang yang tak ada penyakit kritikal, mungkin bagi dia fasa 1, fasa 2. Tapi kalau yang ada penyakit asma terutama yang melibatkan pernafasan, dia mungkin boleh jadi ke tahap 4, stage 4 dan seterusnya. Alhamdulillah, kalau bagaimanapun hari ini hari pertama saya setelah hampir sebulan. Segala kuliah pengajian saya dibatalkan. Cuma tak boleh nak jegit sangatlah. Nabi SAW bersabda, "Ta'allamul fara'idha wa 'allimuha fa innaha nisful 'ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati." Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia, kerana kata Nabi SAW, ilmu faraid ini merupakan separuh, nisfu 1/2 daripada ilmu, dan ianya akan dilupakan. Fahuwa yunsa, dan ilmu faraid ini akan dilupakan. Buktinya apa? Bulan lepas ingat lagi tak sampai mana. Dan tak banyak masjid-masjid surau yang mengadakan pengajian-pengajian tentang faraid, kerana ilmu ini kata Nabi SAW dilupakan. Wa huwa yunsa wa huwa awwalu yunza'u min ummati, dan ialah ilmu yang antara terawal yang akan dicabut di kalangan umatku. Alhamdulillah, hari ini masih ada lagi pengajian-pengajian, masih lagi ada guru-guru yang boleh mengajar, walaupun tak seramai
tak seramai pengajian-pengajian tafsir, tak seramai pengajian-pengajian hadis, pengajian fiqh dan sebagainya. Walau bagaimanapun, kita bersyukur di Malaysia ini masih ada lagi, terutama badan-badan yang berautoriti, yang boleh dijadikan tempat rujukan. Kita di Selangor, Majlis Agama Islam Selangor. Tuan-tuan boleh pergi di Pait. Kita ada Pait baru sekarang dekat Sungai Sedu, dekat sebelah daripada pejabat daerah tu. Di situ ada pegawai MAIS yang menguruskan tentang hal ehwal pusaka, hal ehwal faraid, hal ehwal wasiat, hibah dan sebagainya. Ada pegawai MAIS untuk menjadi tempat rujukan umat. Walaupun jauh, tak dapat satu kampung seorang yang menjadi pakar. Maknanya tempat rujukan, satu mukim seorang pun jadilah. Tak dapat satu mukim, satu daerah satu pun jadilah. Kita setiap daerah setakat ni alhamdulillah, di Pait, setiap Pait pejabat agama Islam daerah ada pegawai yang bertugas untuk menguruskan hal ehwal pusaka dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, malam ini kita sambung pada muka surat 32. Muka surat 31 kita dah membincangkan ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-11 berkait tentang pembahagian pusaka bagi anak-anak. Dan insya-Allah malam ini kita sambung pada muka surat yang ke-32. Surah An-Nisa juga ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum. Ini ayat yang ke-11. Ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Fa in kana lakum waladun falahumas sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus. Fa in kanu aktsara min dzalika fahuwa syuraka'u fis thuluth min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain ghairu mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Dan bagi kamu, kum ni kepada siapa? Kalau ikut dhamirnya adalah huwa humahum anta antum. Kum ni kepada antum, lelaki yang ramai. Ayat ini merujuk kepada suami-suami. Walakum, bagi kamu para suami, nisfu ma taraka azwajukum. Nisfu tu berapa? Separuh, iaitu 1/2. Ma taraka azwajukum, daripada apa yang ditinggalkan oleh azwaj, kata jamak, iaitu merujuk kepada isteri-isteri kamu. Kenapa kata jamak? Kerana lelaki boleh berkahwin lebih daripada satu. Isu panas poligami. Dulu abang Tesla, sekarang dah abang apa macam abang dah ada perlu. Tapi berkait tentang hukum suami ini, kata Allah Subhanahu wa taala, bahagian faraid dia adalah 1/2 daripada peninggalan isteri-isteri mereka. Illam yakul lahunna walad, sekiranya mereka, hunna ni merujuk kepada isteri-isteri kita, tidak, illam yakul lahunna walad, tidak memiliki anak. Seseorang kahwin dengan anak gadis, anak dara, kemudian
belum dikurniakan anak, mati isteri dia, jadi suami ni akan mendapat 1/2, merujuk kepada ayat ini. Satu hal lagi, seorang wanita dia belum pernah berkahwin tetapi ada anak. Tuan-tuan boleh faham maksudnya? Belum pernah berkahwin, belum pernah bernikah tapi ada anak. Sama ada dengan cara zina ataupun rogol dan sebagainya. Na'udzubillah. Ada anak seorang berkahwin dengan seorang lelaki. Dalam perkahwinan dengan seorang lelaki ini, dia tidak dikurniakan anak, belum lagi dikurniakan anak. Perkahwinannya mungkin dalam tempoh 6 bulan. Dan kandungan dia, rahim dia belum ada janin. Meninggal dunia perempuan ini, berapa suaminya akan dapat? Adakah mendapat 1/2 juga ataupun tidak? Dapat 1/2 ke tidak? Tidak dapat. Tidak dapat. Dia akan kembali kepada ayat seterusnya. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarak. Dan maka sekiranya keadaan mereka isteri-isteri kamu ini mempunyai anak, falakum rubu'u mimma tarak. Bagi kamu suami-suami 1/4. Rubu' ni bermakna 1/4. Tadi nus 1/2 kalau isterinya tidak ada anak. Tetapi kalau isterinya ada anak, maka suami ini akan mendapat 1/4. Ustaz, tadi anak tu anak tak sah taraf. Dia tak sah taraf dengan bapanya, tetapi dengan ibunya takkan putus. Tak ada perkara yang boleh memutuskan hubungan seorang anak dengan ibunya, sekalipun dia lahir bukan dengan kerana pernikahan. Ini kita kena beza, faham dari sudut faraid yang dikatakan anak tadi. Saya bagi contoh lain. Seorang lelaki, mungkin waktu muda dia dalam keadaan yang jahil dan melakukan maksiat, berzina dan memiliki anak yang tidak sah taraf, dan dia yakin bayi ini merupakan benih dia, kerana makwa dia ini memang tak ada pakwa yang lain selain dia sahaja. Kemudian dia tinggalkan perempuan ini dalam keadaan memiliki seorang anak yang mana benihnya daripada dia. Dia berkahwin dengan perempuan yang lain. Mati lelaki ini dalam keadaan dia belum ada anak yang sah taraf dengan isteri yang baru. Adakah status lelaki ini ada anak ataupun tidak? Jadi bagi perempuan, walaupun anak tadi anak yang zina, na'udzubillah, ataupun hasil daripada perkosa dan sebagainya, tetap dikira status dia ada anak. Kahwin dengan lelaki, mati dia, lelaki ni dapat 1/4 saja. Sebab status perempuan ini ada anak. Lelaki ni pula ada anak zina, kahwin dengan perempuan lain, belum ada anak, mati lelaki ni. Status lelaki ini ada anak ataupun tidak? Tidak. Ini kita kena bezakan. Hubungan anak dengan bapa wajib melalui pernikahan. Tak boleh dinasabkan dan tak dikira sebagai waris. Sekalipun dia pergi dekat makmal, cek DNA, cek darah, betul ini anak dia dari segi biologi, tetapi dari segi hukum dia bukan anak kepada lelaki ini. Tapi hubungan anak ini dengan ibunya tidak akan putus. Dia boleh mewarisi harta ibunya dan ibunya boleh mewarisi harta anak tersebut. Jadi boleh beza antara lelaki dan perempuan keadaannya yang ada anak yang tidak sah taraf. Mim ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Setelah yakni dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar hutang mereka.
Dalam ayat ini kalau kita lihat yang mana lebih didahulukan oleh Allah, iaitu wasiat terlebih dahulu dalam ayat ini. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Selepas dilaksanakan wasiat si mati dan dibayar hutangnya. Tetapi dari segi hukum fiqh, dari segi hukum faraid yang kita dah bincangkan sebelum-sebelum ini, bila berlaku kematian seseorang, apa yang wajib waris lakukan kepada harta si mati? Pertama, gunakan untuk pengurusan jenazah si mati. Mandinya, kafannya, solatnya, kebuminya. Andai menggunakan kos, duit, maka ambil harta si mati tadi, gunakan. Ini perkara pertama yang dilakukan oleh waris kepada harta si mati. Yang kedua, kalau misal kata si mati ini ada hutang, ini dari segi hukum, turutannya hutang. Ustaz, ayat ini wasiat dulu. Kenapa ayat ini didahulukan wasiat? Sedangkan turutan keutamaan yang perlu waris lakukan kepada harta si mati adalah hutang terlebih dahulu daripada wasiat. Pengurusan jenazah, hutang kepada Allah, hutang kepada manusia, barulah wasiat. Ada baki, ada, barulah faraid. Ini turutan dari sudut keutamaan. Tetapi dalam ayat ini Allah mendahulukan min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Mendahulukan wasiat. Kerana apa? Hikmahnya supaya kita tidak mengambil ringan tentang hukum wasiat. Asal sebelum turunnya ayat faraid, wasiat ini menjadi wajib. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Diwajibkan kepada kamu sekiranya hampir dalam keadaan mati, dalam keadaan sakit yang hampir mati, wajib kepada kamu untuk melakukan wasiat. Kepada siapa? Kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat. Ini sebelum turunnya ayat Al-Quran berkait tentang faraid. Maka turun ayat faraid, hukum wasiat yang asalnya wajib tadi menjadi sunat, bukan lagi wajib. Hukum berwasiat sunat, hukum melaksanakan wasiat wajib. Jangan kita anggap tak apa, wasiat ni sunat je, jadi tak wajib kita laksanakan. Tak, kita yang hidup sunat untuk berwasiat. Tetapi bila kita mati, waris wajib laksanakan wasiat kita menggunakan harta kita, harta si mati. Sebab tu nak memberi keutamaan supaya jangan ada di kalangan umat mengambil ringan tentang hukum wasiat yang telah dihazafkan pada awalnya daripada wajib menjadi sunat, tetapi pelaksanaannya adalah wajib. Walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Dan para isteri memperolehi 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Tadi bagi suami-suami, sekiranya isterinya ada anak, dapat 1/4. Sekiranya isterinya mati tak ada anak, dapat 1/2. Bila kata anak ini, bukan semestinya anak bersama suami ketika mati. Maksudnya, kalau seorang lelaki berkahwin dengan seorang janda, anak seorang, dalam keadaan perkahwinannya belum lagi dikurniakan cahaya mata, mati isteri ini tadi, suami dapat 1/2 ke 1/4? 1/4 kerana status isterinya ada anak. Walaupun bukan anak suami sekarang, anak dengan suami terdahulu, sama ada perkahwinan yang sah ataupun tidak sah. Bila kata tak sah tadi, mungkin jadi anak zina ataupun anak yang hasil pemerkosaan, na'udzubillah. Juga dikategorikan sebagai perempuan ini memiliki anak, dan suami akan dapat 1/4, bukan 1/2. Sama juga keadaan bagi isteri-isteri. Dan para isteri memperolehi 1/4 harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak.
berkahwin seorang lelaki dengan seorang perempuan. Dua-dua perkahwinan pertama. Belum dikurniakan anak, suami ini mati meninggal dunia. Isteri ini dapat berapa? 1/4. Separuh daripada lelaki. Lelaki nisbah 2, perempuan nisbah 1. Kalau lelaki dapat 1/2 bila isteri tak ada anak, isteri dapat 1/4 bila suami tak ada anak. Sama juga keadaan yang sebelumnya. Kalau suaminya duda, anak pertama, anak 1, duda, kemudian walaupun anak tadi bukan duduk dengan dia, duduk dengan mak lama, mak betul lah, dengan bekas isteri suami ini tadi, duduk jauh dan dah tak pernah berhubung pun. Mati suami ini, isteri ini tak dapat 1/4. Dia dapat berapa? Fa in kana lakum waladun falahunna sumunu mimma taraktum. Dan jika kamu mempunyai anak, iaitu merujuk kepada suami-suami, maka para isteri memperolehi 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan. Dia tak dapat 1/4 tetapi dapat 1/8 kerana lelaki suami ini tadi ada anak, walaupun bukan dengan dia tetapi dengan isteri sebelumnya. Sama ada isteri itu diceraikan ataupun isteri itu meninggal dunia. Dan pasti anaknya itu masih hidup. Syarat untuk mewarisi, waris hidup ketika pemilik harta mati. Dia tak boleh mati dulu. Ada anak tak? Ada anak, tapi bila mati tahun lepas. Suami ni tadi ada anak, duda, anak seorang, kahwin dengan isteri baru, perempuan baru, kemudian meninggal dunia, tak ada anak. Status suami ni ada anak? Ada. Bila matinya tahun 2022. Suami mati bila? 2023. Tak dikira ada anak. Tak dikira ada anak. Dan lihat juga anak ni tadi sama ada tak walad di sini merujuk kepada bukan hanya anak semata-mata, tetapi sehingga ke bawah. Dari jalur anak yang lelaki. Tak ada anak, tengok ada tak cucu lelaki daripada anak lelaki. Kalau ada, dikira ada walad. Walad tadi merujuk anak dan ke bawah. Kalau tak ada anak, ada tak cucu? Ada. Jadi isteri ni tak dapat 1/4, dapat 1/8. Sama juga keadaan isteri ni tadi. Isteri ni mati. Ada anak? Ada, tapi mati dulu. Ada tak cucu daripada anak ini? Ada. Maka suami tak dapat 1/2, dapat 1/4. Min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar hutangmu. Wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Jika seseorang mati, baik lelaki mahupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Ini gelarannya, kes ini diberi nama kalalah. Kalalah ni maknanya apa? Seseorang yang mati, dia tak ada ayah dia dan dia juga tak ada anak. Boleh jadi berkahwin, boleh jadi tak berkahwin. Bila kata berkahwin bermakna belum ada anak. Itu istilah bagi seseorang yang kalalah, iaitu yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara lelaki seibu atau seorang saudara perempuan seibu. Bila kata dalam ayat ini merujuk kepada saudara lelaki dan saudara perempuan seibu. Nanti kita akan masuk pada ayat seterusnya, surah An-Nisa ayat 176, berkait tentang saudara seibu sebapa dan saudara sebapa. Ayat ini merujuk kepada saudara seibu. Saudara seibu. 3 orang saudara yang mewarisi harta pusaka.
yang termasuk dalam waris, iaitu yang pertama saudara seibu sebapa, sama bapa sama ibu. Yang kedua saudara sebapa, sama bapa lain ibu. Yang ketiga saudara seibu, sama ibu lain bapa. Cuma tiga-tiga ni bila berkumpul tak semua dapat. Dia ada keutamaan yang mana akan menghalang sebahagian yang lain. Jadi kita akan masuk dalam satu bab al-hajbu, penghalang. Bab yang paling penting dalam ilmu faraid untuk kita mengenal pasti di kalangan ahli waris yang 25 orang ini. 15 lelaki, 10 perempuan, tetapi tak semuanya akan mewarisi harta pusaka. Ada yang menghalang, ada yang terhalang, ada yang mendinding dan ada yang terdinding. Jadi keadaan kalalah ini yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara lelaki seibu atau saudara perempuan seibu. Walahu akhun au ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Maka bagi masing-masing 1/6 harta peninggalan si mati. Ini bagi keadaan saudara seibu. Kalau misal kata dia ada seorang, sama ada lelaki atau perempuan, seorang saudara seibu daripada si mati ini, dalam keadaan si mati ini tak ada ayah dan tak ada anak. Kalalah, istilah kalah dan merujuk kepada tak ada ayah dan tak ada anak, cuma ada saudara seibu yang sama ibu lain bapa. Maka sama ada lelaki atau perempuan, akhun au ukhtun, saudara lelaki atau perempuan, falikulli wahidin minhumas sudus, maka mereka akan mendapat 1/6 daripada harta peninggalan si mati. Fa in kanu aktsara min zalika fahum syuraka'u fis sulus. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih daripada seorang, maka mereka bersama-sama, yakni berkongsi. Syuraka. Syuraka di sini bermakna berkongsi dalam bahagian yang 1/3 itu. Kalau seorang, sama ada lelaki atau perempuan, cuma dapat 1/6. Kalau misal kata yang ada 2 orang atau lebih, 10 orang saudara seibu. Saudara seibu sebapa tak ada, saudara sebapa tak ada, cuma ada saudara seibu sahaja. Ada lebih daripada seorang, tak kiralah berapa lelaki, tak kiralah berapa perempuan, maka mereka semua akan berkongsi dengan sama rata. Berapa? 1/3. Contoh ada 3 juta, 1 juta itu milik saudara seibu si mati. Ada berapa orang? 5 lelaki, 5 perempuan. Kongsilah daripada 1 juta ini sama rata antara lelaki dan perempuan. Faham betul-betul? Ini dalam isu saudara seibu. Adapun saudara seibu sebapa dan sebapa, kalau misal kata seorang lelaki, dia akan mendapat asabah. Tetapi kalau misal kata bersama dengan yang perempuan, maka lelaki akan mendapat 2, perempuan dapat 1. Iaitu nisbah 2 lelaki, 1 perempuan. Lizzakari mithlu hazzul unsayain. Sama keadaan dengan anak-anak si mati, cucu si mati. Bila berkumpul, mereka tak dapat sama rata. Nisbah lelaki 2, perempuan 1. Adik-beradik seibu sebapa dan sebapa pun begitu juga. Kalau misal kata si mati tak ada ayah, tak ada anak, ada adik-beradik seibu sebapa, ada 3 lelaki, 3 perempuan, maka mereka akan mendapat asabah. Bukan 1/3, bukan 1/6 seperti mana saudara seibu. Saudara seibu tadi 1/3, 1/6. Tetapi adik-beradik seibu sebapa atau sebapa akan dapat asabah, baki. Berapa baki ada, mereka semua akan dapat. Dengan nisbah lelaki 2, perempuan 1. Kalau ada 3 lelaki, 3 perempuan,
Yang lelaki kalikan 2, 3 kali 2 6, tambah yang perempuan 3, 6 tambah 3 9, yang perempuan 2 per 9, yang perempuan 1 per 9. Ini faham betul-betul supaya akan datang kita tak salah kira. Dekat sini yang ramai kadang-kadang salah faham. Dia menganggap saudara seibu itu sama nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Sedangkan ayat ini jelas menunjukkan bagi saudara seibu, kalau seorang dapat 1/6. Kalau 2 orang atau lebih, mereka akan syuraka berkongsi daripada 1/3 dengan sama rata. Tak ada nisbah 2 lelaki 1 perempuan. Min ba'di wasiyatin yusa biha audain ghaira mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Setelah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau dan setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan, yakni kepada ahli waris. Menyusahkan di sini merujuk kepada wasiat si mati. Sebab tu ada syarat sah, syarat wajib waris laksanakan wasiat si mati. Tak semua wasiat kita boleh buat sewenang-wenangnya. Kalau misal kata wasiat tersebut menyusahkan ahli waris, maka tidak wajib bagi ahli waris untuk laksanakan. Ini kisah benar pengalaman saya. Ada suatu kes si mati ini membuat wasiat. Wasiat bila dia mati nanti tanah sekeping, tanah bendang 3 ekar. Tanah-tanah lain banyak dah. Ya, syarat wasiat ini, syarat sah dia, antaranya pertama tidak melebihi daripada 1/3 daripada harta keseluruhan si mati. Selepas ditolak hutang, pengurusan jenazah, nak wasiat nak laksanakan, tengok berapa nilai wasiat yang dibuat dengan harta baki yang ada. Kalau lebih daripada 1/3, nilainya lebih daripada 1/3, maka tak wajib bagi ahli waris untuk laksanakan yang lebih. Adapun ambil yang maksimum 1/3, wajib dilaksanakan. Contoh, si mati ini ada harta 10 juta. 10 juta, kita sebagai waris apa nak kena buat? Urusan jenazah dulu. Tolak 1 juta, contohlah. Walaupun tak sampai 1 juta pun urusan jenazah. Tapi nak bagi faham, tolak 1 juta. Maka tinggal 9 juta. Tolak hutang si mati, hutang dengan Allah. Ada lagi dia punya fidyah, tak pernah puasa seumur hidup. Kalikan berapa tahun daripada mula balik sampai mati, kira-kira berapa. Ada sumpah yang tak terlaksana, ada nazar yang tak terlaksana, maka wajib langsaikan dahulu hutang Allah. Hutang Allah aja 2 juta contoh. Maka baki tinggal 7 juta. Hutang manusia ada, rupanya banyak hutang dengan pihak banknya, dengan manusia, dengan kawan-kawan, dengan kenalannya, ada 5 juta hutang. 5 juta. Baki tinggal 2 juta. 2 juta ini nilai yang ada sebelum wasiat. Selepas tolak pengurusan jenazah, selepas tolak hutang dengan Allah, selepas tolak hutang dengan manusia, ada baki 2 juta. Tengok-tengok wasiat si mati ini, dia nak sedekahkan 1 bendang. Ataupun duit lah, senang nak bagi kita nampak mudah. Dia nak wasiatkan 1 juta kepada anak yatim contoh. 1 juta daripada 2 juta. Adakah melebihi 1/3 atau tidak? Lebih. 1 juta daripada 2 juta bermakna 1/2. Sedangkan maksimum wasiat adalah 1/3. Tak boleh lebih daripada 1/3. Maka dalam keadaan ini, waris tak wajib untuk laksanakan wasiat yang lebih daripada 1/3 tadi. 1/3 daripada 2 juta lebih kurang dalam 700,000. Lebih kurang. 700 kurang lah. Kurang daripada 700,000. Itu had maksimum 1/3. Kalau misal kata waris-waris yang ada bersetuju, dia ada syarat lagi wasiat tadi. Kalau misal kata lebih daripada 1/3, sekiranya dipersetujui oleh ahli waris, maka boleh dilaksanakan. Tak apalah, kita tolaklah bahagian kita daripada faraid, kita laksanakan wasiat arwah ayah yang nak kata bagi 1 juta kepada sekolah anak yatim. Walaupun melebihi 1/3, dengan syarat
diberi keizinan daripada ahli waris, boleh dilaksanakan. Kalau misal kata ahli waris tak bersetuju, tak boleh, aku tak setuju untuk laksanakan wasiat ini kerana lebih daripada 1/3, maka waris wajib ambil yang kurang 700,000 tadi saja. Had maksimumnya 1/3 sahaja. Tak ada istilah anak derhaka, tak ada istilah anak tidak kenang budi dan sebagainya. Kerana hukum adalah tidak lebih daripada 1/3. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, bukan kepada ahli waris. Bukan kepada ahli waris. Yang ini juga banyak orang yang buat. Mati ayah nanti, mati mak nanti, rumah ni, rumah pusaka ni kamu berikan kepada adik kamu yang bongsu. Sedangkan adik yang bongsu tadi anak kepada ayah tu. Anak betul dan merupakan waris. Boleh tak laksanakan? Boleh. Sama juga keadaan kalau ahli waris yang lain bersetuju. Kalau ada ahli waris yang tak bersetuju, maka tak wajib dilaksanakan. Itu syarat yang kedua, bukan kepada ahli waris. Pertama, tak lebih daripada 1/3. Yang kedua, bukan kepada ahli waris. Yang ketiga, bukan kepada perkara maksiat. Mati ayah nanti, duit 1 juta dekat akaun nanti, kamu bagikan kepada kasino. Contoh, bagikan kepada rumah urut, rumah judi. Untuk perkara maksiat, tak wajib, bahkan haram waris untuk laksanakan wasiat tersebut. Dan ditambah, kalau misal kata menyusahkan ahli waris. Kes yang pernah saya selesaikan, satu isu, seorang ini mati, sebelum mati dia wasiatkan tanah sekeping bendang, bila mati nanti tanah ni nanti hasilnya kamu buatkan kenduri arwah mak. Nanti mak dah mati kan, buatkan kenduri arwah mak nanti. Sampai bila? Sampai bila-bila. Yang ini kita kena lihat, satu generasi mungkin tak timbul masalah, tetapi sampai 2 generasi, 3 generasi, perkara ini akan menyusahkan dan menyulitkan ahli waris, maka tak wajib lagi pada ketika itu untuk dilaksanakan. Jadi lihat pada wasiat tersebut, ada kriteria, ciri-cirinya yang menjadi wajib kepada ahli waris untuk laksanakan. Tak semua perkara wasiat wajib waris laksanakan. Bila cukup syarat, bila cukup dia punya syarat-syaratnya, maka barulah wajib pada ketika itu waris untuk laksanakan. Jika dilanggar juga, Ustaz? Kalau langgar juga, maksudnya anak-anak dia tak laksanakan. Dia tak laksanakan wasiat, dia skip wasiat tadi, terus faraid. Itu maksudnya. Haram makan harta batil. Sebab tu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berkali-kali mengulangkan min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Allah dahulukan selepas dilaksanakan wasiat barulah hutang. Supaya kita nak ambil peka, ambil berat dalam bab wasiat. Memang hukum buat wasiat sunat, tetapi laksanakannya adalah wajib bagi ahli waris. Wasiat juga kalau ada hitam putih mudah. Kalau tak ada hitam putih ni masalah. Ni masalah bila tak ada hitam putih, cakap mulut saja. Anak pula kelabu mata. Anak pula tak mengaji. Dia nampak ni peluang, tak ada hitam putih, tak apalah, kita skip je lah. Tak ada hitam putih. Contoh, si mati ni dia dah jumpa dengan pihak surau. Dan ada saksi di kalangan pengurusinya, imamnya, AJK-nya. Arwah ni tadi masa hidup dulu pernah berjumpa dengan kami, ahli jawatan kuasa surau, membuat wasiat kalau arwah ni mati, tanah seekar dekat ujung kampung nak diwasiatkan, diwakafkan kepada pihak surau. Cakap mulut saja. Memang tak ada hitam putih sebab wasiat. Kalau ada hitam putih dah dikira hibah, terus tukar nama. Tetapi wasiat ini boleh jadi ada hitam putih, sebab sekarang dah banyak firma-firma, bahkan MAIS pun ada buat satu urusan untuk buat wasiat secara hitam putih, ada dokumentasinya, ada rakaman videonya, ada saksinya, yang mana bila berlaku kematian, waris-waris si mati dah tak boleh nak cabar lagi dah, kerana ada bukti-bukti. Tetapi dulu-dulu tak ada.
Tak ada macam tu. Cuma cakap mulut saja. Ada saksi, pengurusinya ada, imamnya ada, bilalnya ada. Matilah arwah ini. Kemudian anak ni tadi kata, tanah ni tanah nama arwah ayah saya. Masih nama arwah saya, belum lagi tukar nama kepada pihak surau. Kemudian AJK pun katakanlah, dulu arwah ayah kamu ada wasiatkan saya dan AJK lain menjadi saksi. Tak ada kata anak dia. Tak ada hitam putih, saya ada hak kepada tanah ni. Nak kata apa gitu? Nak kata apa gitu? Dari segi undang-undang dunia, hak memihak kepada anak ini tadi. Diambil juga sebagai pusaka makan harta batin. Tetapi kita, bagi pihak pengurusan surau tadi, dia boleh menuntut dengan cara apa? Dengan cara pergi ke mahkamah syariah untuk mengesahkan wasiat tersebut. Dan ini antara peranan-peranan mahkamah syariah. Salah satunya untuk mengesahkan wasiat, mengesahkan hibah. Harta ini dulu arwah pernah wasiatkan kepada pihak surau. Saya selaku pengurusi dan ini ada beberapa ahli jawatan kuasa menjadi saksi. Perbicaraan dilakukan di mahkamah syariah. Mahkamah memutuskan sah, cukup syaratnya, cukup buktinya, ada saksinya, maka sah wasiat tadi. Anak ini tadi tak boleh tuntut lagi dah. Tapi kena buat segera sebelum urusan pusaka berlangsung. Kalau dah berlangsung urusan pusaka, dah tak boleh lagi dituntut. Sama isu dengan isu tuntutan harta sepencarian. Sama juga isu tentang tuntutan wasiat wajibah. Wasiat wajibah dengan wasiat ikhtiariah yang kita bincangkan tadi berbeza. Wasiat wajibah ini hanya 4 buah negeri yang membolehkan, membenarkan. Selangor salah satunya membenarkan. Wasiat wajibah ni apa dia? Cucu yang mana mati ayahnya dulu, sebelum matinya atuk. Ini si mati atuk, ada anak 2 orang, 2 lelaki, Ali dan juga Abu. Ali ni ada anak juga bernama Sudin contoh. Ali ni mati dulu, mati tahun 2022. Kemudian barulah atuknya mati tahun 2023. Dari segi faraid, anak kepada Ali iaitu Sudin adakah waris kepada atuknya ataupun tidak? Dia bukan waris. Dia waris tetapi dia tak dapat. Dia waris tapi tak dapat kerana atuk ni tadi ada anak lelaki yang lain. Maka cucu ni tadi terhalang. Tetapi dia boleh menuntut di mahkamah syariah atas nama wasiat wajibah. Sama juga isunya, dia kena buat tuntutan di mahkamah syariah sebelum daripada anak Ali Kabu tadi membuat urusan pusaka. Kalau dah buat urusan pusaka, dah bicara kuasa, dah pindah milik, dah turun nama, dah tak boleh buat lagi dah tuntutan di mahkamah syariah. Begitu juga dalam urusan harta sepencarian. Harta sepencarian ni biasa yang tuntut pasangan. Dan kita salah faham, kadang-kadang ramai masyarakat salah faham, nak tuntut harta sepencarian bila dah berlaku kematian baru nak tuntut. Ini isu panas poligami, masih lagi panas. Kalau misal kata suami kita ni kahwin lain, sebelum dia mati, aku dah boleh tuntut harta sepencarian harta dia sekarang. Boleh pergi di mahkamah syariah, buat tuntutan harta sepencarian sebelum suami ni mati. Kalau suami dah mati, nak buat boleh, tetapi waktu tu mungkin dah panjang, dah lama. Waktu tu mungkin bukti-bukti sokongan ataupun sumbangan kita kepada suami tadi dah hilang dah. Jadi dalam tuntutan harta sepencarian, dia kena tuntut, dia kena kemukakan bukti-bukti apa sumbangan dia kepada si mati sepanjang tempoh perkahwinan dia dengan arwah ataupun dengan suami ini tadi. Barulah mahkamah akan memutuskan sama ada layak ataupun tidak dan berapa amountnya, berapa jumlah tuntutan. Hanya mahkamah sahaja yang menentukan. Bukan kita pandai-pandai saya nak tuntut 500,000 daripada rumah ini. Tak boleh. Mahkamah hakim akan buat bicara, panggil kepada yang menuntut isteri ni tadi contoh, atas sebab apa
puan nak menuntut harta sepencarian daripada rumah ini. Kerana sepanjang hidup saya dengan suami, saya yang membayar separuh daripada installment, bayar bulanan kepada pihak bank. Okey, kata hakim, apa buktinya? Kena tunjukkan resit-resit ataupun slip-slip bayaran-bayaran kepada pihak bank. Sama ada secara online, kita boleh print balik, simpan dalam fail. Kalau tak ada, itu tak dikira bukti dan boleh jadi tak dapat tuntut. Jadi kena ingat, tuntutan harta sepencarian kena ada bukti-bukti yang kukuh dan prosesnya panjang. Selagi mana tuntutan harta sepencarian belum selesai, selagi itulah harta pusaka, tuntutan pusaka iaitu faraid tidak boleh dimulakan. Kena selesai dahulu urusan tuntutan harta sepencarian, barulah boleh mulakan proses faraid ataupun pusaka. Wallahu a'lam. Saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah akan datang kita akan sambung pada muka surat 33 dalam surah An-Nisa juga ayat 176. Yang ini insyaAllah akan membincangkan tentang keadaan kalalah juga, iaitu seseorang yang mati meninggal dunia tidak mempunyai ayah dan tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara seibu sebapa dan juga saudara sebapa. Yang ini keadaannya berbeza dengan yang tadi yang seibu. Yang seibu 1/3, 1/6. Dia termasuk dalam ahli fardu. Ahli fardu ni maknanya apa? Allah dah tentukan bahagiannya dalam Quran. 1/6, 1/3. Adapun saudara seibu sebapa, dia bukan ahli fardu, tetapi ahli asabah. Ketika bersama lelaki dan perempuan, ada adik-beradik lelaki, ada adik-beradik perempuan. Nisbah 2 lelaki, 1 perempuan. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun andai kasar bahasa daripada sekalian tuan-tuan mungkin ada kurang jelas suara saya, terpaksa kena jegit sikit sebab tengah tak berapa ada suara dan ada yang sama-sama kita ustaz cakap apa ni tak faham, suara sama bass semua, tak ada harmoninya. Jadi mudah-mudahan doakan semoga saya cepat sihat. InsyaAllah perjumpaan kita pada minggu yang ketiga hari Selasa akan datang insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lebih itu datang daripada kelemahan diri saya. Mohon maaf, mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.